Hai, hari ini saya akan membentangkan proyek saya yang bertajuk Sigar Huguan Xiao. Ini dibuat daripada bahan terpakai dan manik alami yang dipanggil sebagai dalai. Sedikit latar belakang tentang sigar. Secara alamiah, suku kaum Karisan Dusun Murut lazimnya memakai perhiasan penutup kepala yang dipanggil sebagai sigar. Amalan pemakaian sigar biasanya diamalkan oleh ketua masyarakat Huguan Xiao ketika menjalankan tugas. Dipakai oleh masyarakat biasa kaum tersebut ketika menghadiri upacara atau majelis keramaian seperti pesta menuai atau dipanggil sebagai keamatan dan perkawinan. Dapat 4 persediaan proyek Sigar Huguan Xiao. Pertama, membuat rujukan sumber atas talian dan bukan talian. Kedua, menentukan jenis sigar. Ketiga, mengenal pasti kegunaan sigar. Yang menyediakan takwim pelaksanaan proyek sigar dari mula hingga akhir. Berikut adalah laporan bergambar semasa persediaan proyek. Mari lihat gambar-gambarnya. Berikut adalah pelaksanaan proyek penghasilan Sigar Huguan Xiao. Sediakan bahan baju terpakai, bekas file, bekas plastik, manik alami, perca kain gunting, benang hitam, jarum pelekat, dan alat penghias. Kedua, cara menghasilkan Sigar Huguan Xiao. Pastikan bahan lengkap, ukur kepala model sigar, lukis bentuk sigar yang dikehendaki, gunting ikut bentuk yang dilukis, bentuk sigar yang siap dibalut dan bekas plastik. Pastikan semua bagian dibalut dengan kain hitam dan boleh menambah manik mengikut kreativiti masing-masing. Sigar Huguan Xiao siap dan boleh diuji dengan model pilihan. Berikut adalah pasca pelaksanaan proyek yang telah saya pelajari. Dan ini adalah refleksi saya. Kekuatan yang telah saya pelajari adalah: 1. Berjaya mengetahui bahwa sigar adalah pelengkap pakaian tradisi suku Kadazan Dusun untuk lelaki melalui rujukan atas talian dan bukan talian. Kedua, berjaya menggunakan bahan terpakai dan terbuang seperti bekas file lama, bekas plastik beras 10 kg, dan buku baju yang tidak digunakan untuk menghasilkan bahan perhiasan seperti sigar yang mempunyai nilai estetika dan boleh dikomersilkan. Ketiga, berjaya menggunakan sumber alami di persekitaran seperti manik yang diperoleh daripada tumbuhan dalai. 4. Berjaya menggunakan bahan sedia ada di rumah untuk menghias bahan proyek ataupun dipanggil sebagai artefak. Kelima, berjaya mempelajari teknik mengambil sukatan dan menggunting bahan untuk memindah bentuk asal sigar. Keenam, berjaya mempelajari teknik jahitan yang sesuai digunakan untuk jahit tangan kain dan untuk menjahit hiasan seperti manik semasa melakukan kemasan proyek. Ketujuh, berjaya mempelajari beberapa aplikasi ICT seperti Microsoft Word, WhatsApp, dan aplikasi untuk menghasilkan video yang menyiapkan tugasan proyek. Ke-8, berjaya menghasilkan artefak proyek Sigar Huguan Xiao hasil bimbingan ahli keluarga dan guru. Ke-9, berjaya mengalami secara hands-on dan hands-on betapa rumitnya menghasilkan suatu artefak seni budaya warisan seperti Sigar Huguan Xiao. Ke-10, berjaya menghasilkan satu video khas berkaitan proyek yang telah dijalankan. Ke-11, berjaya merumuskan bahwa bahan-bahan yang terpakai dan sumber di persekitaran sedia ada boleh diinovasi menjadi benda baru yang punya nilai komersil jika kita kreatif dan bijak membuat keputusan. Kelemahan atau ruang perbaikan: 1. Kurang mahir menjahit, banyak hasil jahitan yang kurang kemas. Kedua, kurang mahir ICT, banyak perkara berkaitan menggunakan aplikasi masih perlu diperbaiki terutama dalam aspek editing video, rekaman, dan quality masih perlu dipertingkatkan. Ketiga, kurang mahir berbahasa ibunda sendiri yaitu dusun, masih perlu bimbingan daripada ahli keluarga ketika melaksanakan sesi tembual dengan sumber rujukan prima. Tindakan susulan: 1. Minta bimbingan pertulisan ibu ahli keluarga yang lebih mahir teknik jahitan. Diusahakan untuk coba memohon kelas khas jahitan selepas ini
untuk keperluan hidup seharian. Kedua, minta bantuan dan bimbingan berterusan daripada abang dan ibu bapak. Diusahakan untuk memohon kelas ICT yang berkaitan untuk penggunaan masa depan. Ketiga, meminta bantuan dan bimbingan berterusan daripada nenek dan ibu bapak. Berusaha untuk memperhatikan penggunaan bahasa dusun dalam berbahasa seharian di rumah selepas ini. Sekian, terima kasih.